Assalamualaikum, nama saya Nazleka binti Zul, nombor matrik C20A1191. Hari ini saya akan membincangkan tentang definisi masalah gejala sosial. Gejala membawa maksud kepada tanda-tanda akan terjadinya sesuatu. Sosial pula membawa maksud kepada kata-kata atau hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Gejala sosial ialah petanda tentang segala hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan atau persahabatan, pergaulan dan aktiviti masa lampau. Saya Siti Nurfazli binti Zaini, C20A1449 akan meneruskan tentang pengenalan. Gejala sosial di Malaysia semakin meruncing. Gejala sosial dapat diklasifikasikan sebagai satu jenayah yang melibatkan etikal dan moral individu. Jenayah ini bukan sahaja dilakukan oleh golongan remaja dan dewasa, malahan kanak-kanak juga turut terlibat dalam masalah ini. Pada peringkat remaja, seseorang individu akan mengalami perubahan yang sangat pesat, tidak kira dari segi fizikal, mental maupun sosial. Umumnya, masalah sosial merangkumi berbagai perlakuan negatif yang tidak membawa sokongan dan keuntungan kepada kekuatan sistem dan struktur ekonomi yang diamalkan dalam suatu masyarakat maupun negara. Assalamualaikum, nama saya Siti Hazira binti Abdul Wahab. Saya akan membincangkan faktor terjadinya masalah sosial di dalam kalangan remaja. Faktor yang dapat saya kaji ialah kurangnya didikan agama dalam diri remaja daripada ibu bapa. Hal ini kerana ibu bapa zaman sekarang terlalu mengejar dan mementingkan keuangan dan kerjaya sehingga mengabaikan tanggungjawab mereka. Hal ini akan menyebabkan anak-anak akan dahagakan perhatian ibu bapa sehingga menyebabkan mereka melakukan perkara yang negatif untuk meraih perhatian. Hal ini berlaku kerana iman remaja yang lemah, tambahan pula sifat ingin tahu dalam diri remaja pada peringkat usia mereka dan ini sekaligus mendorong kepada perbuatan sombong, contohnya pergaulan bebas yang melampau. Didikan agama yang kurang akan mendorong remaja melakukan perbuatan ini kerana mereka tidak dapat membezakan perkara baik dan buruk. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa gejala sosial akan memberikan kesan yang mendalam terhadap diri remaja. Saya Narfa binti Muhammad Noor. Saya ingin membentangkan kesan gejala sosial dalam kalangan remaja. Gejala sosial dalam kalangan remaja memberi kesan negatif kepada masyarakat. Sikap segelintir remaja pada hari ini sangat membimbangkan kepada masyarakat. Sekiranya masalah ini tidak dibendung oleh pihak tertentu, terutamanya pihak kerajaan, maka tidak hairanlah suatu hari nanti akan hancur dengan tiadanya pendidikan. Golongan remaja tidak mementingkan ilmu pengetahuan dalam diri mereka. Bagi mereka, berilmu tidak penting dalam sesebuah kehidupan. Hal ini bercanggah dengan falsafah pendidikan yang mampu mengubah dan mewujudkan insan yang seimbang, harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dengan ini, falsafah pendidikan kebangsaan dapat melahirkan masyarakat yang berilmu pengetahuan, berterampilan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Nama saya Wan Syafiqah binti Wan Ismail, nombor matrik C20A1505. Remaja kini hilang ketahanan jiwa. Mereka juga mudah terpengaruh dan terjebak dengan segala macam kerosakan, maksiat dan budaya kuning. Oleh itu, mereka mudah hanyut mengikut arus dan mereka tidak ada pegangan dalam pendirian serta tidak mampu menghakis pengaruh yang jahat dan merosakkan. Sebenarnya, banyak lagi faktor yang menyebabkan remaja bertindak liar sekaligus mengamalkan gaya hidup yang negatif. Tanpa menyalahkan siapa, kita perlu memikirkan secara mendalam untuk mencari langkah terbaik bagi mengatasi masalah ini. Antara langkah yang dapat membendung gejala sosial dalam kalangan remaja adalah perlu mempunyai pegangan agama dan moral yang kuat. Hal ini demikian, para pelajar dapat membezakan antara baik dan buruk sesuatu perkara. Setiap remaja telah diterapkan dalam kehidupan mereka seperti tingkah laku, budaya dan amalan positif. Selain itu, para remaja telah diberikan keperluan asas, kasih sayang dan ajaran agama yang secukupnya. Para remaja mestilah menjadikan ajaran agama dan moral yang kebal dari asakan anasir-anasir negatif dari persekitaran luar. Sebagai contohnya, sekiranya seseorang remaja diajak oleh rakan sebaya untuk melakukan perkara negatif seperti menghisap rokok, mengambil dadah dan melakukan budaya songsang,
Kebiasaannya, setiap remaja yang mempunyai pegangan agama dan berfikir kesannya terlebih dahulu. Hal ini disebabkan kerana balasan dosa dan pahala telah sebati dalam diri dan jiwa mereka. Seterusnya, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Akmal Rasmin binti Ahmad. Nombor matrik saya C2010923. Antara langkah seterusnya adalah peranan guru juga perlu ditekankan. Guru juga merupakan peranan penting dalam mendidik pelajar di bangku sekolah. Antaranya ialah mengadakan kem motivasi di sekolah agar sikap disiplin yang tinggi dapat dipupuk dalam diri pelajar serta mempunyai fikiran yang matang dalam melakukan keputusan. Oleh itu, pelajar juga dapat berfikir serta pandai membezakan sesuatu keputusan yang mana baik dan yang mana yang buruk, dan tidak akan terdetik dalam diri mereka untuk melakukan perbuatan yang menjatuhkan maruah mereka sendiri. Jika perkara ini tidak dipandu sejak dari awal, ia juga akan merosakkan imej dan nama baik seseorang itu, dan ia akan menyebabkan dipandang serong oleh masyarakat yang lain. Kesan yang dapat diambil daripada perbincangan ini adalah remaja boleh terjebak dengan masalah sosial dengan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Oleh itu, setiap pihak yang bertanggungjawab penting untuk memainkan peranan mereka dalam pembentukan jati diri remaja agar mereka mendapatkan didikan dan bimbingan awal dalam melalui fasa ke arah kedewasaan dengan lebih baik. Bab kata pepatah, melentuh buluh biarlah dari rebungnya. Justeru, diharapkan semua pihak dapat sama-sama berganding bahu dalam menyelesaikan masalah sosial dengan tindakan yang proaktif dan konkret yang berlaku di kalangan remaja. Begitu juga kepada remaja seharusnya lebih kuat, cekal dan memantapkan jati diri agar dapat mengawal dari gejala-gejala sosial kerana remaja penting dalam pembangunan negara pada masa hadapan. Ketahuilah, remaja yang berkualiti akan dapat menyumbangkan kepada modal insan yang cemerlang dan dapat membangunkan negara dengan lebih maju dan setanding dengan negara-negara lain sesuai dengan konsep pendidikan kebangsaan. Aini Syahirah binti Wan Abdullah. Ini adalah bukti kerja yang kami lakukan secara berkumpulan. Pada peringkat pertama, kami perlu membincangkan faktor untuk masalah yang kami pilih, iaitu masalah sosial dalam kalangan remaja. Pada peringkat kedua pula, kami perlu membincangkan tentang kesan kepada faktor kami lakukan pada peringkat pertama, iaitu masalah sosial dalam kalangan remaja. Pada peringkat ketiga pula, kami perlu membincangkan tentang langkah untuk mengatasi masalah sosial dalam kalangan remaja. Dan pada 29 hari bulan 12 2020, kami membincangkan mengenai presentation yang perlu kami lakukan untuk membentangkan tentang masalah yang kami pilih, iaitu masalah sosial dalam kalangan remaja.